Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Buletin Awani. Sebentar tadi, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan senarai Kabinet Negeri sambil menyifatkan barisan Kabinet itu sebagai Kabinet bekerja, cekap, berjiwa rakyat, telus dan berintegriti dengan memberikan perkhidmatan yang efektif. Malah jelas Abang Jo, barisan Kabinet baru itu akan komited melaksanakan 34 aku janji dalam manifesto PRN 12 Sarawak pada 18 Disember lalu. Kabinet berpengalaman ini bersama-sama dengan beliau akan memberi tunjuk ajar kepada pemimpin muda Sarawak dalam pembentukan polisi dan pentadbiran. Katanya, barisan Kabinet juga akan memberi nafas baharu dan membentuk satu komposisi wakil rakyat dalam memberikan khidmat terbaik dan efisien. Dan untuk mengulas mengenai pembentukan Kabinet baru Kerajaan Negeri Sarawak ini, bersama dengan kita ketika ini langsung ialah Dr. January Amir. Dr. January, apa pandangan doktor mengenai barisan Kabinet baru Abang Jo ini, dan di mana dalam pengumuman itu dikatakan ini Kabinet untuk bekerja, cekap dan berintegriti. Bagaimana komposisinya itu kalau kita dapat analisis? Baik, menarik sekali Zul. Yang penting bagi saya ialah bagaimana Ketua Menteri selepas 12 hari pilihan raya negeri yang lalu telah cuba mendapatkan acuan terbaik untuk membentuk kabinet yang betul-betul mantap selari dengan agendanya untuk meletakkan Sarawak sebagai negeri maju menjelang 2030. Itu yang pertama. Yang kedua, saya fikir kabinet ini yang sebenarnya juga mengambil kira kesinambungan daripada apa yang telah dilakukan beliau sebelum ini, iaitu 110 inisiatif dan mengambil kira juga 34 janji ataupun tekad yang telah termaktub dalam manifesto pilihan raya GPS tempoh hari, meletakkan Sarawak berada di atas landasan betul. Jadi selain daripada kriteria konvensional, iaitu berdasarkan faktor parti, gender, usia, kesinambungan dengan menyuntik darah baru ataupun muka baru dalam kabinet ini, beliau juga kelihatannya cuba mensejajarkan kabinet ini dengan mencantumkan ataupun mewujudkan, menjenamakan semula setengah-setengah kementerian itu. Yang menarik saya fikir ialah dari segi usaha beliau untuk memberi penekanan terhadap ekonomi baru, pemapanan dari segi alam sekitar, kesihatan awam, pembangunan wilayah, mencantumkan Kementerian Utiliti dengan Telekomunikasi, dan juga yang menarik ialah pelancongan diwujudkan juga bahagian industri kreatif dan seni persembahan selain daripada Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Keusahawanan. Dan ini saya fikir adalah satu usaha untuk bukan saja membina bakat dari segi ekonomi, dari segi talent development, tetapi juga untuk memberi penekanan terhadap seni dan budaya di negeri Sarawak yang kita kenal sebagai sebuah negeri yang kaya dari segi budaya. Dr. January, pelantikan Dr. Sim Kee Han sebagai Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu adalah satu perkara yang sudah diramal dan menepati ramalan pada ketika ini. Tetapi bagaimana dalam aspek lain juga kita melihat kepada ini juga adalah sebahagian daripada manifestasi kepada aura SUPP itu sendiri. Apabila menang besar juga pada pilihan raya negeri yang lepas, 13 daripada 18 kerusi, sekaligus merampas 5 kerusi DAP. Justru bagaimana kita nak melihat ke aspek kepimpinan dan juga SUPP itu sendiri dalam pembentukan kabinet ini? Baik, sesuatu yang bukan di luar jangkaan sebenarnya memang telah dijangkakan apabila SUP melakarkan satu kejayaan yang luar biasa dalam pilihan raya negeri yang lalu apabila meraih 13 kursi daripada 18 kursi dipertandingkan. Ini sebenarnya meletakkan SUP berada di hadapan PRS yang hanya meraih 11 kursi. Jadi dari segi matematiknya memang wajar untuk SUP diberi jawatan itu. Apatah lagi menjelang PRN tempoh hari, Ketua Menteri Sarawak ada membayangkan kalau SUP dapat mempersembahkan satu pencapaian yang baik, maka jawatan itu akan diberi kepada SUP. Dan saya fikir langkah ataupun tindakan yang telah dilakukan oleh Ketua Menteri ini adalah serasi dengan aspirasi SUP sendiri dan juga masyarakat Cina di Sarawak ini. Apatah lagi SUP telah kehilangan jawatan itu sejak 2011 apabila timbalan Ketua Menteri terakhir ialah dari SUP, iaitu Presiden SUP Tan Sri George Chan.
Dr. January, bagaimana pula ini adalah kabinet yang menggabungkan orang yang berpengalaman dan juga pemimpin-pemimpin baru yang diberikan jawatan Menteri Muda. Sebagai contoh, Datuk Dr. Jerry Susil dan juga Datuk Henry Harris sebagai Menteri Muda Pengangkutan dan juga beberapa nama lagi. Bagaimana kita melihat nama-nama ini mengisi dan juga menjawat jawatan-jawatan yang diberikan ini? Saya sempat menghitung, kalau tak silap saya ada 12 yang berhormat ataupun adun muka baru yang ditampilkan dalam kabinet kali ini. Ini saya fikir adalah selari dan selaras dengan hasrat Ketua Menteri dan Negeri Sarawak untuk melihat bukan saja berlakunya kesinambungan tetapi juga untuk memastikan terdapatnya suntikan idea baru daripada mereka ini tadi yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pengalaman, kelayakan dan juga ilmu pengetahuan mereka. Jadi saya percaya sesuatu yang menarik adalah bagaimana Dr. Juanda Jaya dia ditampilkan itu sebagai Menteri Muda, Integriti dan juga Ombudsman. Selain daripada satu lagi yang menarik pada seorang pemimpin pada SUP iaitu Michael Tutiang yang telah menangi kerusi di Sibu itu. Jadi saya fikir mereka ini dengan pengalaman dan kepakaran mereka, kelayakan yang amat tinggi, pasti akan dapat memberi suntikan idea yang baik untuk memastikan segala janji dan juga impian untuk letakkan Sarawak di atas landasan sebagai sebuah negeri yang maju ini dapat dicapai menjelang 2030 nanti. Dr. January, masyarakat dan juga rakyat semakin kritikal apabila melihat kepada pembentukan kabinet baik di peringkat persekutuan malah juga di peringkat negeri. Kalau dalam konteks negeri Sarawak ini dengan menang besar sudah pasti kita melihat komposisinya juga itu akan juga melihat kepada kepentingan dan juga sumbangan yang diberikan oleh ahli politik ini dengan kemenangan kerusi. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana ini menjamin kepada persepsi dan juga menjamin kepada kualiti kerja? Kerana saiz besar belum tentu menjamin kepada keberkesanan kerja, satu perkara. Dan yang keduanya, bagaimana dalam komposisi ini juga penting untuk menjamin kepada kestabilan politik di negeri Sarawak. Dua aspek itu, bagaimana Dr. January dapat melihatnya? Baik, ada 36 kesemuanya, 10 menteri penuh, 26 menteri muda dan saya fikir Ketua Menteri dalam tempoh 12 hari yang lalu telah mengambil kira semua faktor iaitu termasuk sumbangan parti politik. Tapi saya percaya bahawa sebagai sebuah pasukan yang padu, mereka perlu bergerak sebagai pasukan seolah seperti sebuah pasukan bola sepak. Perlu bekerja sebagai satu pasukan untuk menjaringkan gol. Gol mereka adalah untuk memastikan segala agenda dan inisiatif yang diperkenalkan oleh Ketua Menteri dan kerajaan dapat dilaksanakan seperti yang saya sebut tadi selaras dengan impian untuk menjadikan Sarawak sebagai negeri maju. Dan pada waktu yang sama sesuai dengan trust manifesto iaitu kestabilan, kemakmuran dan juga kegemilangan, maka saya percaya pasukan yang telah ditampilkan itu akan berupaya untuk mengerahkan segala kekuatan mereka. Apatah lagi Ketua Menteri tadi menyatakan bahawa akan dilakukan semacam penilaian terhadap barisan kepimpinan ini dalam tempoh suku pertama, maksudnya dalam tempoh 3 bulan. Jadi saya percaya juga mereka perlu meletakkan KPI dalam tempoh 100 hari untuk tangani segala isu besar, isu yang urgent yang harus ditangani dalam tempoh penggunaan. Dan mereka juga harus meletakkan sasaran dari segi sasaran jangka sederhana dan juga jangka panjang, iaitu kerana mereka juga akan dinilai oleh rakyat dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Dr. January Abid, terima kasih kerana sudi bersama kita memberikan analisis berikutan dengan pembentukan kerajaan ataupun kabinet negeri Sarawak yang kami umumkan ataupun baru diumumkan oleh Ketua Menteri Sarawak baru-baru ini sebentar tadi. Terima kasih Dr. January.